Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Terima kasihlah semua yang ada dalam kelas saya ni. Terima sekali saya minta maaf lah ya, lewat sikit kelas kita hari ni. Kerana tak tahulah kenapa ada teknikal sikit dengan saya punya PC. Tapi apa-apa pun saya kena pun terima kasihlah kerana awak semua sedia menunggu saya. Okey, jumlah yang ada sekarang ni 49 orang. 49 daripada 64 orang. Mungkin insyaAllah kejap lagi kawan-kawan kita akan masuk lah perlahan-lahan. Okay, so kita teruskan kita sambung, tak banyak dah tak banyak dah yang ni okay. Sepatutnya minggu lepas kita masuk keseimbangan terma ni, tapi seimbangan terma ni saya sebut sekejap je, saya sebut sikit je, iaitu masa kita bercakap pasal Mercury. Masa kita bercakap pasal Mercury, maknanya masa saya cerita pasal Mercury ni, masa saya cerita kat Mercury ni, bila kita demam, kita akan ambil doktor akan menggunakan termometer ni untuk mengambil bacaan. So bila Mercury ni serap haba, bagaimana dia boleh mengesan suhu tadi bagaimana dia boleh mengesan suhu tadi. So bila dia mengembang, dia akan ditolak dia akan ditolak. So apa dia mengembang ni, dia bertolak. Jadi dia akan mengalir. Dia akan mengalir ataupun dia akan bergerak sehinggalah pada satu titik ataupun pada satu bacaan ataupun pada satu suhu, dia akan berhenti. Mercury ni akan berhenti. Kenapa Mercury ni boleh berhenti? Ini yang soalan dia itu yang saya cerita ke awak. Maknanya badan kita ni panas badan kita panas, jadi kita akan bekalkan tenaga haba tadi kepada Mercury. Maknanya kita pindahkan haba tadi daripada badan kita kepada Mercury. So bila Mercury tadi menyerap haba, dia mengembang. Itu basic dia. Itu basic dia. So dia akan mengembang. So bila dia mengembang, dia akan bergerak sebab saluran itu sempit saluran itu sempit, jadi dia akan bergerak. Dia akan bergerak hinggalah satu titik dia berhenti. Hinggalah satu titik dia berhenti. Kenapa dia boleh berhenti? Itu persoalan dia. Kenapa dia boleh berhenti? So dalam kelas yang lepas saya sebut apa? Dia berhenti itu kenapa? Kerana dia telah mencapai keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Dia berhenti kerana apa? Kerana dia telah mencapai keseimbangan terma. So apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma ni? Kita tengok, kita masuk balik topik yang kita akan belajar ni. Keseimbangan terma ni, so dua objek yang berada bersentuhan. Ni dua objek yang berada dalam sentuhan terma. So dalam kes Mercury tadi, kita ada dua objek yang bersentuhan. Objek apa yang bersentuhan? Pertama adalah objek, iaitu badan awak. Badan awak. So kalau kata Mercury tadi duduk di bawah lidah awak, so objek yang pertama lidah awak. Lidah awak. So objek yang kedua adalah termometer tadi. So dia duduk dalam bersentuhan. Apa yang dimaksudkan dengan sentuhan terma ni? Bermaksud haba Maksud dua objek ni sentuh dalam keadaan dua suhu yang berbeza. Dua suhu yang berbeza. Jadi katakan keadaan ini badan kita ini kata badan kita. Dan katakan ini termometer. Ini termometer. Jadi badan kita panas badan kita lebih panas. So bila badan kita lebih panas, saya lukis saya colorkan kat sini. So bila badan kita lebih panas berbanding dengan termometer. Termometer Mercury tadi dia punya suhu adalah rendah. Suhu dia rendah. Jadi basic balik pada kita yang saya cakap baru ni, iaitu bila kita bercakap pasal pengaliran haba. Kita bercakap pasal pengaliran haba, kita cerita pasal kondaksi, kita cerita pasal perolakan, kita cerita pasal sinaran. Ketiga-tiga pengaliran haba ni dia boleh mengalir kerana apa? Kerana haba tadi dipindahkan. Haba tadi dipindahkan daripada objek yang bersuhu tinggi kepada objek yang bersuhu rendah.
Itu basic yang kita bercerita daripada tiga keadaan pengaliran haba tu. So keseimbangan terma ni pun sama juga. Okey, so dalam kes termometer ni, mana badan kita panas sebab kita demam Contoh dia badan kita panas sebab kita demam. Termometer tadi dia duduk kat luar jadi dia lebih sejuk daripada badan kita. Okey, jadi apa yang berlaku adalah tenaga haba daripada badan kita atau badan kita yang demam tadi, dia akan bergerak. Maknanya tenaga haba ni akan mengalir. Dia akan mengalir pergi ke yang lebih sejuk. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke tempat yang lebih sejuk. So dalam kes ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Mercury tadi Dalam cerita yang saya cerita, senario saya cerita tu yang pasal Mercury tadi. So daripada suhu badan saya yang tinggi, dia akan pergi ke termometer. Jadi persoalan dia, tak ada ke suhu daripada termometer pergi ke badan kita? Tak ada ke? Tak ada pergerakan ke? Ataupun tak ada pemindahan ke? Soalan dia, ada pemindahan itu tetap ada. Pemindahan tu ada. Mana berlaku juga berlaku juga, tapi sedikit. Maknanya kalau kita ambil pemindahan bersih, kita cakap pasal pemindahan haba yang bersih. Bermaknanya daripada badan pergi ke termometer ni, kalaulah contoh kalau kita kata saya cerita pasal kita tukar dalam nilai Maknanya daripada badan kita panas kepada tempat sejuk iaitu termometer, katakan 70 unit. Saya pakai unit sebab unit ni kita tak tahu unit apa. Okey, yang mengalir ke sana daripada badan ke termometer adalah 70 unit. Daripada termometer ke badan ada ke? Ada. Ada tapi tak banyak. Kemungkinan hanya 10 unit. Jadi yang bersih berapa? 70 tolak 60 unit. Okey. Yang tu awak pegang yang ni awak untuk level awak ni awak pegang ini saja dulu. Awak pegang itu saja. Nanti bila awak naik yang lebih besar, nanti kita akan belajar dalam fizik nanti awak akan belajar sekali lagi. Awak akan bagi detail ni. Okey, untuk level awak ni sekejap ni je. Satu slide ni je. Jadi bersih pemindahan haba ataupun keseimbangan terma pergerakan haba tadi bersih 60 unit. Maknanya lagi banyak yang bergerak daripada badan awak pergi ke termometer. So dia akan bergerak. Dia bergerak. Apabila dia berhenti, baca termometer berhenti. Kenapa dia berhenti? Apabila kedua-dua objek yang bersentuhan tadi mempunyai suhu yang sama. Jadi apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek-objek itu dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan terma. Apa yang dimaksudkan pemindahan sifar ni? Ini yang bersih tadi. Ini balik pada cerita saya kata pasal tolak tambah ni. So dia bergerak. Dia bergerak. Lama-lama kedua-dua objek ni mempunyai suhu yang sama. Bermaksud kandungan haba dia adalah sama banyak. Maksud kandungan haba dia adalah sama banyak. Maknanya yang pergi ke sebelah sana sama dengan yang balik ke sebelah sini. Yang pergi ke termometer sama dengan yang datang ke dalam badan awak. Maksud sifar ni adalah dia tidak ada, adakah dia bermaksud dia tidak ada berlaku pemindahan dah? Mana tidak ada berlaku pergerakan. Pergerakan haba itu tetap ada. Daripada badan ke termometer ataupun daripada termometer ke badan, pemindahan tu tetap ada, tetapi dalam keadaan sifar. Sifar dia maksud kalau bergerak ke belah sana 70 unit, kalau kata bergerak ke sebelah sana 70 unit dan dia bergerak ke sebelah sini juga 70 unit, sama banyak. Jadi bila sama banyak maksudnya kosong. Ini yang dikatakan sifar. Ini yang katakan sifar. Dia masih lagi bergerak ke kiri ke kanan ataupun kedua objek yang bersentuhan tadi. Dia masih lagi bergerak. Kalau kata saya ada dua objek, kata saya lukis objek lain pula, A dengan B. Dia masih lagi bergerak ke kiri. Dia masih lagi bergerak ke kanan, tetapi kadar dia adalah sifar. Pemindahan haba dia adalah sifar. Kenapa sifar? Sebab dia sama banyak. Sampai sini faham tak? Faham tak yang saya maksudkan ni? Faham.
Faham Alisha. Alisha dengan Bila je yang faham. Okey, Sofan pun faham. Okey, Azim pun faham Okey, terima kasih. Jadi keseimbangan terma ni berlaku apabila bila kedua-dua objek itu bila kedua-dua objek itu mempunyai suhu yang sama ataupun kedua-dua objek tadi mempunyai kandungan haba yang sama banyak. So bila dia sama banyak, adakah tidak berlaku pergerakan haba? Pergerakan haba masih lagi berlaku, tetapi dalam keadaan sifar. Maksudnya pemindahan haba bersih adalah sifar. Maka itulah kita kata dia berada dalam keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Ini yang saya maksudkan pada awak tadi. Bila suhu dia sama, saya tanya awak, awak faham tak? Bila suhu dia sama, adakah tenaga haba dia sama? Ni. Bila suhu dia sama, adakah tenaga haba dia sama? Sama. Sama. Awak rasa sama ni. Tengok ayat ni Tengok ayat ni. Kejap. Ni. Silap saya minta maaf ya. Ni. Kejap saya padam tu biar awak nampak. Ni. Ni. Kuantiti haba bergantung kuantiti haba bergantung pada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Dan suhu. So balik pada kita cerita pasal ayat ni. Balik pada cerita ayat ni tadi. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. So bila suhu yang sama, maka saya kata tadi tenaga haba juga sama. Bila keadaan ini sama, bila bermaksud sama ni, bila masa dia jadi sama. Dia bila masa sama. Bila kita ada dua objek yang sama. Katakan dua objek yang sama. Dua objek yang sama. Kita ada dua bahan yang sama besar. Balik. Saya kata tadi ada dua objek yang sama isi padu dia. Dua objek yang bersentuhan ni, saya lukis balik dua objek yang bersentuhan, katakan A dan B. Dia ni dua-dua sama. Maksud sama ni apa? Dua-dua dibuat daripada besi. Iaitu bahan yang sama. Bahan yang sama. Isi padu dia juga sama. Isi padu dia juga sama. Katakan 100 cm padu. Dua-dua 100 cm padu. Isi padu dia sama. Dan suhu dia juga adalah sama. Suhu dia adalah sama. Iaitu 100 darjah Celsius. Dua-dua suhu dia sama. 100 darjah Celsius. Kandungan suhu dalam kedua-dua ni adalah sama. Jadi persoalan dia, adakah jumlah tenaga haba yang terkandung dalam A dan dalam B juga sama? Adakah haba dia sama? Itu soalan saya pada awak. Faham tak ni? Faham tak soalan ni? Ini yang saya tanya awak tadi. Untuk kes ini, kalaulah kita kata A dan B ni dibuat daripada bahan yang sama, maka jumlah tenaga haba dia juga adalah sama. Kenapa kandungan haba dia sama? Kerana isi padu dia sama. Dia buat daripada bahan yang sama. Tapi kalaulah kata saya tukar. Saya tukar sekarang bahan B ni bukan besi, tetapi logam yang lain. Contoh dia dekat sini saya tukar besi, dia jadi aluminium. Tapi isi padu dia sama. Suhu dia juga adalah sama. Tapi persoalan dia adalahkah tenaga haba itu sama? Apabila bahan yang berbeza, maka dalam bahan berbeza ini dia mempunyai bilangan zarah-zarah yang berbeza. Ataupun saiz zarah dia berbeza. Mungkin aluminium mempunyai saiz zarah yang lebih kecil. Lebih kecil dan lebih padat. Jadi bilangan dia jadi lebih banyak.
Bila dia saiz zarah dia kecil, maka bilangan dia lebih banyak. Okey, dan mungkin A atau besi tadi, dia ada juga zarah dia, tapi saiz zarah dia lebih besar. Saiz zarah dia lebih besar. Nampak tak? Ada perbezaan dekat situ. Itu yang dia katakan jirim tadi. Kuantiti jirim. Okey. Mungkin zarah dia, besi dia 100 darjah 100 gram 100 isi padu dia 100 isi padu dia 100 cm padu juga. Dua-dua sama, tapi beza dia apa? Kandungan zarah dalam tu. Okey, so bila kandungan zarah dalam tu, jadi haba masuk dalam ni. Okey, haba tadi dia masuk dalam A dan haba juga masuk dalam B. Okey, haba masuk dua-dua, tapi bilangan B ni mempunyai zarah yang lebih banyak. Jadi dia lebih banyak menyerap tenaga haba. Kita katakan keupayaan B ni boleh menyerap banyak tenaga haba. Kenapa dia boleh banyak serap tenaga haba? Kerana bilangan zarah-zarah dia, bilangan zarah-zarah dia lagi banyak berbanding dengan A. Jadi dalam kes ni, adakah A dan B ni tadi mempunyai kandungan haba yang sama? Dengan suhu yang sama. Maknanya 100 darjah Celsius A dan 100 darjah Celsius B. Adakah sama? Dalam kes ni dia akan jadi tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Kerana dia dibina daripada bahan yang berbeza. Maknanya kita ada dua bahan yang berbeza, A dan B. Ini mempengaruhi kandungan haba, tenaga haba di dalam sesuatu objek. Yang tiga benda tadi. Yang pertama dia punya jenis bahan dia. Jenis bahan dia. So dalam kes ni bahan A besi dan bahan B ni adalah aluminium. Dua bahan yang berbeza. Yang kedua, apa yang membezakan, apa yang boleh menyebabkan kandungan haba dia berbeza adalah isi padu dia. Isi padu dia. Ataupun saiz dia. Saiz dia. Kadang-kadang suhu dia sama. Tetapi tenaga haba, kandungan tenaga haba dia berbeza. Kenapa? Kerana satu tadi mempunyai isi padu yang berbeza. Boleh. Dan yang ketiga, jirim dia, jenis dia. Itu yang kita cakap ada tiga tadi yang ke atas tadi. Jadi sebab tu dekat sini dia pakai dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Jadi bila kita ambil, kita sukat dia, memang suhu dia menunjuk bacaan yang sama. Tetapi adakah kandungan haba dia juga sama? Kita tengok bahan dia. Kita tengok bergantung kepada situasi bahan dia. Itu yang saya cerita tadi. So dalam kes ni dia boleh jadi sama dan dia boleh jadi tidak sama jumlah tenaga haba dia. Boleh? Faham tak ayat kat sini? Sebelum ni saya maklum kepada awak, kalau benda tu objek itu panas, bila objek itu panas bermaksud dia ada jumlah tenaga haba yang tinggi. Itu saya selalu cerita kat awak. Kalau kata kita pergi ke satu objek tadi suhu dia panas ataupun bacaan suhu dia tinggi, bermaksud dia mempunyai kandungan haba yang tinggi. Bila objek tu sejuk, bermaksud dia mempunyai tenaga haba yang rendah. So bila keseimbangan terma ni, bila dia duduk dekat-dekat, maka saya sebut mempunyai suhu yang sama. Bila suhu yang sama, dia tidak semestinya mempunyai tenaga haba yang sama. Ni awak pegang ini. Dia tidak semestinya mempunyai jumlah tenaga haba yang sama. Kenapa? Kerana tenaga haba yang boleh masuk ke dalam objek tadi, yang diserap oleh zarah-zarah objek tadi, dia bergantung kepada jenis bahan dia. Dia juga bergantung kepada jirim dia. Dia bergantung kepada faktor-faktor yang lain. Walaupun menunjuk suhu yang sama. So saya harap awak jelas. So sekarang ni kita nak bercakap pula. Kita masuk ke satu subtopik yang baru, iaitu 9.3. 9.3 iaitu prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Ini juga awak biasa dengar perkataan pengembangan dan pengecutan. So bila saya sebut mengembang, bermaksud saiz dia bertambah, bukan saiz zarah.
Saiz zarah tetap bersatu je. Kalau kata besar saya punya bekas ni macam ni, bulat gini, so saiz dia tetap macam ni. So bagaimana dia mengembang? Kerana jarak dia bertambah. Okey, kerana jarak dia bertambah. Katakan satu objek tadi kita panaskan dia, kita panaskan satu objek tadi, jadi dia akan menyerap tenaga haba. So bila dia menyerap tenaga haba, dia akan menjadi aktif. Dia akan bergetar dengan lebih cepat. Dia akan bergerak dengan lebih pantas. Jadi bila dia bergerak dengan pantas dan mempunyai tenaga yang banyak, maka dia akan cuba untuk menjauhi antara satu sama lain. So bila dia menjauhi, bila jarak zarah tadi jauh, maka objek tadi kita akan kelihatan mengembang. Okey. Kalau mengecut, pengecut tanjirin mengecut bermaksud saiz dia apa? Berlawanan. Saiz dia berkurang. Okey, saiz dia berkurang. Okey, saiz objek saiz zarah berkurang tak? Tak. Saiz zarah masih lagi sama. Biasanya dia berlawanan. Dia tidak sama. Pengembangan dan pengejutan ni adalah berlawanan. Okey, kita tengok detail. Kita tengok detail. Pengembangan dan pengejutan jirim. Zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Ini yang selalu saya sebut dalam pepejal. Dalam pepejal dia bergetar. Dalam pepejal dia mesti bergetar. Sebab apa bergetar? Sebab dia duduk rapat-rapat, dia tak boleh bergerak bebas. Jadi bila kita panaskan, apabila kita panaskan zarah, kita panaskan pepejal tadi, apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat. Dan jarak antara zarah bertambah. Nampak tak? Dia bergetar dengan lebih cepat. Jadi bila dia banyak tenaga, menyebabkan jarak antara zarah tadi akan bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah. Isi padu dia bertambah. Kenapa dia bertambah? Kerana pepejal tadi telah mengembang. Bila dia mengembang saja, mana saiz dia tadi dah besar. Saiz dia adalah besar. So bila saiz dia besar, maka isi padu dia juga besar. Kenapa dia boleh besar? Kenapa dia boleh bertambah besar? Kerana pepejal tadi telah mengembang. Sebaliknya apabila pepejal disejukkan. Bila pepejal disejukkan bermaksud dia kehilangan tenaga haba. Dia kehilangan tenaga haba. So yang tadi bergetar dengan lebih kuat, bila dia kehilangan tenaga haba, dia bergetar perlahan. Dia akan menjadi lebih perlahan. So bila dia menjadi lebih perlahan, dia akan balik pada kedudukan asal dia. Sebab daya tarikan antara zarah tu sangat kuat. Jadi bila dia menjadi tidak kurang tenaga, dia kurang bergetar, jadi dia balik pada kedudukan asal dia. Bila dia balik kedudukan asal dia, menyebabkan isi padu dia berkurangan. So bila isi padu dia berkurangan, kenapa dia berkurangan? Kerana pepejal tadi telah mengecut. Ini pun awak hafal satu pun cukup. Awak tak perlu hafal dua-dua. Awak hafal, pilih salah satu yang mana awak suka. So kalau awak kata nak hafal mengembang, awak hafal bagaimana objek tadi boleh mengembang. Hafal yang tu cukup. Tapi bila soalan tadi keluar pasal pengecutan, jadi awak lawankan dia saja. Awak lawankan dia saja. Zarah-zarah cecair. Tadi kita cakap pasal pepejal. Sekarang kita cakap pasal cecair pula. Benda yang sama je. Konsep dia sama je. Zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas. Dia bergerak secara bebas. Kenapa dia boleh bergerak dengan bebas? Kerana jarak dia agak jauh. Jarak dia agak jauh kalau kita bandingkan dengan pepejal. Jadi dia boleh bergerak bebas. Jarak cecair dengan jarak gas. Jarak zarah cecair dia jauh, tetapi tidak sejauh gas. Mana kalau saya lukis dekat sini, dalam kotak ni, so ini adalah cecair. Cecair. Katakan ini adalah cecair. Dan dalam satu lagi bekas saya lukis, ini adalah gas. Dua-dua ada jarak. Dua-dua ada space. Ada ruang di antara zarah tadi. Tapi ruang dalam cecair lagi kecil. Berbanding dengan gas. Tapi dia boleh bergerak bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan,
zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Dia tidak sebut bergetar dah. Dia sebut bergerak dengan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Kerana dia menerima tenaga haba. Jadi jarak antara zarah juga akan bertambah. Mana dia dapat tenaga, dia akan menjadi lebih aktif dan dia kuat. Dia kuat, jadi jarak dia akan menjadi jauh. Sama juga. So bila dia tambah jauh, maka isi padu dia juga akan bertambah. Bila isi padu dia bertambah, maka kita katakan gas dan cecair itu telah mengembang. Sama juga, dia akan terbalik. Bila masa dia mengecut, apabila isi padu cecair tadi dan gas berkurangan. Kenapa dia boleh berkurangan? Kerana jarak zarah-zarah tadi makin rapat. Kenapa dia boleh makin rapat? Kerana dia telah kehilangan tenaga haba. Bermaksud dia telah menjadi lebih sejuk. Nampak tak? So saya banyak tanya soalan. Kenapa? Jadi dalam belajar ni kadang-kadang kita ada tips yang saya selalu pakai lah. Kalau saya akan tanya kenapa. Kenapa jadi macam ni? So saya akan cari jawapan untuk soalan saya kenapa tadi. So awak belajar bahasa Inggeris dengan BM kan? Kalau bahasa Inggeris dia ada, tak silap saya, 5H, 5W 1H. Ingat tak? 5W 1H, tak silap saya ada 5. What, cara tanya soalan, what, who, why, when, lagi apa? Where, tak silap saya. Where. Okay, good Alisha. 1H adalah how. Ini persoalan, ini soalan-soalan kepala soalan tadi. Apa yang menyebabkan dia jadi gitu? Kenapa dia jadi macam tu? Bila dia jadi macam tu? Mengapa dia jadi macam tu? Bagaimana dia boleh jadi gitu? So kita sebagai seorang saintis ataupun kita seorang pelajar yang belajar sains ni, kita kena ada satu sifat yang kita panggil tahu, sifat yang ingin tahu. Ingin tahu. Kita kena ada satu sifat ingin tahu. Bila kita ingin tahu, maka kita akan cari jawapan. Kita akan cari jawapan. Bagaimana kita cari? Ini bergantung. Bagaimana kita cari bergantung. So macam saya, kadang-kadang saya tidak tahu. Saya tak tahu. Walaupun jangan anggap cikgu ni cikgu, jadi cikgu tahu semua. Tak jangan anggapkan saya tahu semua. Jadi kadang-kadang saya baca dulu. Saya nak cerita ke awak, saya explain ke awak. Saya akan cari dulu. Jadi saya akan cari. Bagaimana saya cari? Saya sekarang ni sumber yang paling senang saya cari adalah YouTube. Saya buka YouTube. Dalam YouTube ni ada video. Orang buat konten. Jadi saya tengok, saya belajar daripada situ. Ataupun kadang-kadang saya Google. Ataupun saya cari bacaan-bacaan. Daripada baca-bacaan, sumber-sumber bacaan. Dan kalau tak jumpa juga, saya cari cikgu. Saya cari cikgu. So, cikgu dah cari cikgu juga. Yes, belajar ni tak pernah habis. Belajar ni tak pernah habis. Belajar ni tak pernah habis. Boleh tak sampai sini ada soalan tak? Haikal Arif Udin kata tak ada. Haikal kata tak ada. Azim kata tak ada. Yang lain lagi ada tak? Syarifah Diana. Senyap je Syarifah Diana. Ada tak? Ada. Faham tak Syarifah? Faham. Adelina? Ya, saya. Ya, saya. Faham tak Adelina? Boleh lah, faham. Boleh lah. Tak naklah boleh lah. Kalau boleh nak betul-betul faham. Sebab bila awak faham, maka datanglah soalan macam mana pun awak boleh jawab. Kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Objek tadi mengembang, ataupun mengecut. Jadi bila kita ada prinsip pengembangan dan pengecutan ni, dalam kehidupan harian kita terdedah kepada matahari. Dan pada waktu malam, matahari tak ada. Jadi pada waktu malam biasanya suhu tu lebih sejuk. Pada waktu siang biasanya suhu itu lebih tinggi. Kenapa? Siang ada matahari dan malam tak ada matahari.
Jadi oleh kerana perbezaan ini berlaku, maka sesuatu alatan okey, kita cipta dia menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan. Okey, merkuri dan termometer. Ini saya kata tadi contoh dia. Merkuri dan termometer adalah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. So bila dia menerima haba, dia mengembang. So bila dia mengembang, dia akan bergerak untuk menunjukkan bacaan. So bila dia sampai saja keseimbangan terma, maka merkuri itu akan berhenti bergerak. Jadi doktor akan ambil bacaan. So bila dia keluarkan daripada mulut kita, suhu tadi menjadi lebih sejuk dan dia akan mengecut. So dia akan turun balik pada bacaan asal dia, pada bacaan ataupun pada suhu persekitaran dia. So sekarang ni kita tengok. Ni kita tengok. Landasan kereta api. Landasan kereta api ni dia dibuat daripada dua besi. Dia buat daripada besi. Landasan kereta api. Pernah tengok kan landasan kereta api ni kan? Dia buat daripada besi. Dia tak boleh buat daripada satu besi. Okey, mana landasan kereta api ni kalau katakan kat sini A ke B, okey, ke A B ni landasan kereta api ni dia awak nampak pada masa kata awak macam ada dua besi yang selari. Awak nampak dua besi yang selari. Okey, kalau jarak dia 100 km, jarak A ke B ni katakan 100 km. Takkan dia nak buat sepanjang ni 100 km ni satu batang besi je. Kan? Betul tak? 100 batang besi, satu batang panjang 100 km. Dia tak boleh buat gitu. Dia akan buat besi yang pendek-pendek. Dia akan buat besi yang pendek-pendek. Maknanya kemungkinan satu batang besi itu 10 meter. Jadi dia akan susun, dia akan letak rapat. Okey, jadi masalah dia timbul. Masalah dia timbul kerana apa? Kerana landasan kereta api ni dia duduk di tengah panas. Ni dia duduk dalam cuaca yang panas. Jadi kita belajar tadi, bila objek tadi menerima haba, bila objek tadi menerima haba, suhu dia tinggi, maka jarak antar zarah akan berjauhan. Jadi isi padu dia bertambah ataupun kita katakan dia mengembang. So bila dia duduk tengah panas, dia akan mengembang. Bila dia mengembang, kalau kita letak dia rapat-rapat, katakan ini besi saya letak rapat-rapat macam ni. Makna tidak ada ruang di antara dia ni. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah dia akan mengembang. So bila dia mengembang, dia akan tolak, saling tolak antara dua permukaan ni. Dua objek ni saling tolak menolak. Jadi bila dia saling tolak menolak, risiko dia apa? Risiko dia akan menyebabkan landasan kereta api ni akan jadi bengkok. Kenapa dia bengkok? Sebab dua-dua mengembang. Dua-dua menolak. Jadi bila menolak, dia nak berkembang juga. Dia mengembang juga, dia menolak, jadi bengkok. Jadi bila dia bengkok ataupun bertindih, dia tolak nak pergi ke kiri kanan jadi bengkok ataupun dia naik ke atas gitu. Dia bersisir ke atas gitu jadi bersisir. Maka kereta api akan tergelincir. Jadi bagaimana kita nak buat? Jadi landasan kereta api ni kita buat dia ada ruang antara dua batang besi tadi. Maknanya kita buat ruang. Batang besi A dengan batang besi B ni kita wujudkan dia ruang. Ada ruang kecil sikit. Kenapa ada ruang kecil sikit ni? Kerana bila dia mengembang, maknanya dia tidak akan bengkok. Sama juga dengan jambatan. Kalau jambatan besi tadi, kalau jambatan besi pun sama. Jambatan besi ni ataupun jambatan yang dibuat daripada keluli. Keluli ni macam besi lebih kurang. Jadi di bawah dia, bahagian bawah dia ni dia akan letak roller. Dia letak roda dan juga dia akan ada ruang. Kenapa dia ada ruang? Kerana pada waktu siang dia ada tenaga haba ni datang daripada mana? Datang daripada matahari. Datang daripada matahari. Jadi keluli ni dia adalah konduktor haba yang baik. Jadi dia akan serap tenaga haba. Maka dia akan mengembang. So bila dia mengembang, maka kat sini ada ruang. Dia ada ruang. Jadi dia tidak akan bengkok. Ataupun dia tidak akan patah. Dia mengembang, jadi dia ada ruang untuk dia mengembang. Ini binaan dia. Saintis-saintis, engineer sebelum dia cipta sesuatu tadi, dia dah kira dah. Dia dah tengok dah kesan-kesan yang mungkin. Kesan-kesan yang mungkin ataupun keadaan-keadaan yang mungkin bila dia duduk di tempat ataupun cuaca yang panas. Itu kalau siang. Kalau malam berlawanan je. Kalau malam dia mengecut. Jadi bila mengecut dia lebih kecil. Saiz dia lebih kecil, isi padu dia lebih kecil. Jadi ruangan tu dia ada. Dia ada ruangan tu. Okey. So saya rasa saya berhenti dekat sini dan saya akan bagi awak link. Saya akan bagi link untuk kehadiran
Saya mohon. Saya mohon semua yang ada ni tolong isi kehadiran ni. Okey, so itu saja daripada saya. Saya doakan anda semuanya pelajaran cemerlang dunia akhirat anak-anak yang soleh solehah semua menjadi kebanggaan ibu bapa satu hari nanti dan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Taala semua. Okey. So sekian saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Cikgu.